Okey, Assalamualaikum. Ni cikgu nak bincangkan soalan SPM 2018, soalan nombor 5. Okey, soalan yang pertama. Kita ada dikendaki mencari nilai bagi limit ataupun had. Ni soalan had lah. X menghampiri 1 di mana 7 tolak X kuasa 2. Okey, jadi kita buat penggantian sahaja kerana bila kita buat penggantian dia terus jadi nilai 7 tolak 1 kuasa 2 iaitu 7 tolak 1, 6. Okey, soalan B, soalan yang kedua. Okey, di mana kita diberi pembezaan 2 kali iaitu pembezaan 2 kali dan digantikan dengan kita dikendaki mencari pembezaan 2 kali bagi X-nya sama dengan 2. Kita dah diberi pembezaan pertama iaitu 2X kuasa 3 tolak 4X tambah 3. Jadi F prime X ialah 2X kuasa 3 tolak 4X tambah 3. Jadi kita ada pembezaan kali kedua ialah 6X kuasa 2 tolak 4. Okey, gantikan dengan nilai 2 pada X. Jadi 6, 2 kuasa 2 tolak 4. Jadi 2 kuasa 2 ialah 4. 6 kali 4, 24. 24 tolak 4, kita akan dapat 20. 2. Kecerunan tangen kepada lengkung Y sama dengan X kuasa 2. 2 tambah PX di X sama dengan negatif 2 ialah 7. Maksudnya, kita dah ada kecerunan lengkung. Bagi persamaan ini adalah 7. Okey, jadi kita punya nilai X ini adalah koordinat. Jadi dia macam ni lah. Ini lengkung. Ini persamaan lengkung kita, iaitu Y sama dengan X kuasa 2, 2 tambah PX. Di mana yang ini adalah tangen. Dia tangen kepada lengkung pada titik X sama dengan negatif 2 lah. Maksudnya kat sini koordinatnya negatif 2, Y-nya tak tahu. Okey, jadi dah diberi kecerunan ini ialah 7. So, macam mana kita nak cari nilai P? Jadi, first langkah pertama adalah untuk dapatkan kecerunan lengkung. So, kita bezakan persamaan lengkung tersebut. Okey, jadi kita ada, first kita boleh kembangkan dulu. Macam mana kita nak jadikan Y kita tu? Y kita adalah 2X kuasa 2 tambah PX kuasa 3. Jadi dy dx kan, jadi kita ada 4X tambah 3PX kuasa 2. Okey, lepas kita dah gantikan, kita dah jadikan, dah bezakan dia kali pertama, itu adalah persamaan untuk dapatkan kecerunan lengkung. Kemudian kita gantikan dengan X kita dengan negatif 2. Dah ganti dengan negatif 2. Okey, itu sebenarnya adalah untuk mencari kecerunan lengkung. Okey, kemudian gantikan, kita akan dapat negatif 8. Yang ini 4 kali 3, 12. Tambah 12 sama dengan 7. Jadi kita ada 8 tambah 7 ialah 15. Sini ada P. Okey, P adalah 15 bahagi dengan 12. Kecilkan, kita akan dapat, kecilkan dengan sifar 3, kita akan dapat 5/4. Okey, soalan ketiga ni, kita diberi titik P. Titik P ni terletak atas lengkung. Y sama dengan 3X kuasa 2 tolak 8X. Okey, terletak pada lengkung lah. Dia melalui lengkung tersebut. Kemudian dia soalan nak kecerunan tangen kepada lengkung itu pada titik P. Okey, jadi yang langkah pertama kita nak dapatkan kecerunan lengkung, kita kena dy dx kan persamaan. Okey, dy dx kan persamaan. Jadi kita akan dapat 6x tolak 8. Okey, persamaan ini kita gantikan nilai x kita dengan nilai x yang ada pada titik P. Sebab dia lalu pada titik P tadi. Jadi 61 tolak 8. Jadi kita akan dapat 6 tolak 8 adalah negatif 2.
Jadi negatif 2 ni adalah kecerunan lengkung. Okey, yang B, soalan B. Dia kata persamaan normal kepada lengkung itu. Okey, jadi persamaan normal ni dia macam ni lah. Okey, ni tadi kita punya persamaan Y. Kemudian ni titik kita, titik P. Ni titik P kita, 1, negatif 5. Jadi ini adalah normal. Bila kita punya persamaan tangent tu, kita dah dapat kecerunannya adalah negatif 2. Jadi yang kecerunan normalnya, kita boleh cari untuk M1 darab negatif 2 sama dengan kecerunan negatif 1. M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi masukkan M1 kita adalah 1/2 lah. Okay, jadi kita dapat 1/2 untuk kecerunan. Lepas tu macam mana kita nak persamaan normalnya? Ini adalah kecerunan bagi persamaan normal lah. Jadi Y sama dengan 1/2X. Y sama dengan 1/2X tambah C. Okey, jadi Y tu kita ada negatif 5. Kita gantikan dengan persamaan kita titik kita tadi, negatif 5. 1/2 X kita adalah 1. Kemudian kita kena tambah dengan C untuk cari nilai C kita lah. Jadi C kita adalah C kita akan dapat nilai negatif 5 tolak 1/2. Kita akan dapat negatif 11/2. Okey, maka persamaan garis lurus kita ialah Y sama dengan 1/2X tolak 11/2. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan yang keempat. Soalan yang keempat, dia nak 4A tu kita diberi X. Kemudian kita beri dy dt. Okey, dia nak dx dt. Macam mana nak kira dx dt? So, kita ambil je X kita ni. X sama dengan T kuasa 2 tambah 3. Jadi, dx dt kita adalah 2T. Okey, kemudian soalan B. Soalan B dia kata dia nak dy dx. Okey, dy dx. Macam nak cari dy dx? Okey, dy dx kalau kita diberi dy dt dengan kita diberi dx dt. Macam nak cari? Jadi kita ada dy per dt darab dengan dt per dx. Okey, so kita kembang je. Okey, ini adalah petua rantai lah. Jadi so kita ada dy dt tak? Dy dt kita dah diberi 14t. 14t kuasa 3 darab dengan dt dx. Kita tak ada dt dx tapi kita ada dx dt. Jadi dt per dx kita adalah 1/2t lah. Jadi kita songsangkan dia. Lepas tu kita boleh mansuhkan dulu. Kita mansuhkan dulu dengan sifir 2. Sini 7. Jadi yang ini dia jadi t kuasa 2. Jadi kita ada 7t kuasa 2. Yang ini untuk dy dx. Tapi sebab dia nak dalam sebutan x, jadi kita kena dapatkan kita punya t. Okey, jadi kita punya t adalah datang dari sini. Okey, jadi kita ambil t kuasa 2. Jadi kita ambil yang ini, persamaan ni. So, kita ambil kat sini. Jadi kita ada x sama dengan T kuasa 2 tambah 3. Jadi kita ada T kuasa 2 sama dengan X tolak 3 lah. Jadi kita terus gantikan ke tempat T kuasa 2 ni. Jadi kita ada 7 X tolak 3. Jadi ini adalah T dalam dy dx dalam sebutan X. Okey, pada soalan yang kelima, rajah menunjukkan sebahagian daripada lengkung Y sama dengan 2X tolak 6 per X tambah 2 dan satu garis lurus. Maksudnya persamaan yang diberi ini adalah persamaan lengkung tersebut lah. Okey, kemudian kita tengok gambar rajah. Okey, dia kata
Diberi bahawa garis lurus itu selari dengan tangen kepada lengkung itu. Jadi kat sini ada satu tangen yang selari dengan lengkung tersebut. Satu tangen yang selari dengan garis Y sama dengan 2QX lah. Jadi bila dia sebut selari, maka kecerunan adalah sama. Jadi kecerunan yang ini, kecerunannya adalah 2Q. Yang ini belum tahu lagi. Okey, kemudian untuk mencari kecerunan lengkung, kita kena cari dulu dia punya koordinat. Sebab nanti kita nak gantikan koordinat ke dalam dy dx dia tu lah. Okey, mula first kita cari dia punya koordinat P. Okey, kita perhatikan koordinat P ni berada di atas paksi X. Bila dia berada pada paksi X, maka nilai Y-nya adalah kosong. Jadi dekat sini kita gantikan sahaja. So, kita ada kosong sama dengan 2X tolak 6 per dengan X tambah 2. Jadi kita darat silang. So, yang ini darat silang. Dia akan jadi kosong juga. Jadi kita ada 2X tolak 6 sama dengan kosong. Jadi kita ada 2X sama dengan 6. X sama dengan 3. Jadi kita tahulah titik P itu adalah 3, kosong. Okey, kemudian kita nak cari kecerunan bagi lengkung tersebut. So, bila nak cari kecerunan bagi lengkung, kita kena dy dx kan persamaan lengkung ini. Jadi, kita dy dx kan. So, kita ada, bila kita bentuk pembezaan yang begini, bahagi. So, kita gunakan formula U dengan V lah. Okay, U kita adalah, so saya keluarkan dulu saya punya U. Okay, U saya adalah 2X tolak 6. V saya adalah X tambah 2. Jadi du dx ialah 2. dv dx adalah 1. Jadi kita masukkan balik dalam persamaan dy dx kita, di mana pembezaan bagi rumus yang ada bahagi. Jadi kita masukkan V dulu. V iaitu X tambah 2. X tambah 2 darab dengan du dx kita adalah 2. Okey, lepas tu tolak. V kita adalah 2x tolak 6 darab dengan 1 bahagi dengan V kuasa 2 iaitu X tambah 2 kuasa 2. Okey, lepas tu kita selesaikanlah yang inilah. Dia akan jadi 2x tambah 4 tolak, okey, yang ni darab terus, ni kembangkan. Tolak 2x tambah 6 bahagi dengan, okey, x tambah 2 kuasa 2. Okey, untuk yang ini kita selesaikan. 2x tolak 2x habis. Jadi 4 tambah 6, 10 per x tambah 2 kuasa 2. Okey, lepas tu kita dah dapat kita punya, kita boleh buat penggantian. Penggantian untuk dapatkan kecerunan. Sebab ini adalah dy dx. Kita gantikan nilai x kita dengan nilai 3 tadi untuk dapatkan 3 tambah 2. 3 tambah 2 ialah 5. Oh, ini ada kuasa 2, sorry. Okey, jadi kat sini 10 bahagi 3 tambah 2. Sebab ini adalah persamaan yang telah di dy dx kan, itu adalah untuk mencari kecerunan lengkung. Jadi kita masukkan nilai x kita tadi. X yang kita dapat tadi 3. 3 tambah 2 kuasa 2. Jadi kita ada 10 per 3 tambah 2, 5. 5 kuasa 2, 25. Jadi bila kita kecilkan, kita akan dapat 2 per 5 lah. Dibahagi dengan sifir 5, kita dapat 2 per 5. Jadi 2 per 5 itu adalah kecerunan lengkung. Jadi samalah. Kecerunan lengkung adalah sama dengan kecerunan tangen. Okey, jadi yang kita dapat kecerunan bagi tangen tadi adalah 2 per 5. Jadi sini M sama dengan 2 per 5. Jadi macam mana nak dapatkan Q? Kita buat perbandingan kerana dia selari. Jadi kita dapat 2Q sama dengan 2 per 5. Jadi boleh dapat Q tak? Boleh. Q adalah 2 per 5 bahagi 5. Bahagi 5. Jadi kita ada bahagi 5. Bahagi 2. Bukan bahagi 5, bahagi 2. Sebab kat sini 2. Jadi boleh dibahagi. Jadi kita ada
1/5. Okey, soalan seterusnya kita ada soalan yang ke-6. Kita diberi L. Diberi L sama dengan 4T tolak T kuasa 2 dan X sama dengan 3 tambah 6T. Dia nak ungkapkan dl per dx dalam sebutan T. Okey, jadi kita buat, kita ada L. Kita ada L sama dengan 4T tolak T kuasa 2. Okey, jadi kita dl per dt kan. dl per dt kan. So, kita ada 4 tolak 2T lah. Jadi, yang dekat sini kita ada X sama dengan 3 tambah 6T. Jadi, bila kita dx per dt kan, kita ada 6. Okey, kemudian dia nak dl per dx. Dl per dx ialah, okey, sini dl, sini dx lah. Okey, apakah nilai yang di bawah dan di atas tu? Okey, jadi kita ada dl per dt. So, sini dt per dx. Okey, jadi masukkan nilai-nilai yang kita ada. dl per dt kita ialah 4 tolak 2t darab dengan, okey, yang ini kita ada dx per dt. Sedangkan dia nak dt per dx. Jadi, kita terbalikkan dia 1/6. Kemudian kita ada 4 tolak 2t per 6. Okey, boleh dikecilkan dengan sifar 2. Jadi, kita ada 2, 1, 3. So, kita ada 2 tolak t per 3. Okey. Ini untuk yang pertama lah. Kemudian yang B. Dia kata cari perubahan kecil bagi X. Apabila L berubah daripada 3 kepada 3.4 pada ketika T sama dengan 1. Okey, perubahannya adalah, perubahan delta L-nya adalah 3.4 tolak dengan 3. Jadi, kita ada 0.4. Okey, kemudian delta L per delta X itu adalah sama dengan dl per dx. Okay, kemudian macam mana kita nak dapatkan delta X sahaja? Sebab dia kata dia nak perubahan kecil bagi X. Jadi dia nak di delta X lah. Delta X ialah, so saya tulis kat sini, delta X adalah delta L darab dx per dl. Bawa ke sana. Delta L adalah dx per dl ataupun delta X delta L bahagi dl per dx. Ni sama dua ni. Okey, kita tengok bergantung kepada apa yang dia nak guna. So, sekarang ni kita masukkan apa yang kita ada. Delta L kita adalah 0.4. Jadi, kita ada dl per dx tadi. Dl per dx dari atas. Jadi, kita tak gunalah yang dx per dl. Jadi, kita ada dl per dx dari atas, iaitu yang ini. Jadi, kita masukkan bahagi dengan 2 tolak t per 3. Okey, lepas tu kita jadikan dia darab, tukar ke atas. So, kita ada okey, kita akan ada 0.4 darab 3 per 2 tolak t. Okey. Jadi kita ada nilai yang akan didarabkan. So 0.4 darab dengan 3, kita akan ada 1/2. 1/2 itu adalah 6/5. Jadi kita boleh tukarkan kepada, okey, kalau saya tak tukarkan kepada pecahan, kalau kamu tekan kalkulator 0.4 darab 3, kamu akan dapat 1.2. Kalau saya tak tukar, saya tulis je 1.2 per 2 tolak t pun tak apa. Kalau nak tukar pun boleh, tak masalah. Jadi kat sini, apabila t kita sama dengan 1, jadi 1.2, 2 tolak 1 lah. Jadi kita ada 1.2 sahaja. 1.2 itu, kalau kita tekan kalkulator, kita boleh tukarkan kepada 6/5. Okey. Jadi sama, boleh je diterima, ni pun boleh diterima, tak ada masalah.
Soalan yang ketujuh. Okey, kita diberi fungsi hx. Okey, ni fungsinya. Cari h prime x, maksudnya pembezaan peringkat pertama lah. Okey, kita ada hx kita adalah kx kuasa 3 tolak 4x kuasa 2 tambah 5x. Jadi dia nak pembezaan peringkat pertama. Jadi kita ada h prime x ialah 3kx kuasa 2 tolak 8x tambah 5. Okey, dia nak yang itu je. Kemudian soalan yang seterusnya, soalan yang ke bahagian B. Okey, soalan bahagian B, dia nak pembezaan peringkat kedua lah. Apabila digantikan x bersama dengan 1, kita punya fungsi akan jadi 4. Okey, jadi kita ada pembezaan peringkat kedua pula. Jadi ni darab kedua, darab ke depan jadi 6. 6kx tolak 8. Okey, apabila kita gantikan nilai x kita dengan 1, jadi kita gantikan sini pun dengan 1 tolak 8. Okey, dia punya persamaan ini akan jadi sama dengan 4. Okey, macam mana kita nak dapatkan nilai k? Jadi kita ada 6k sama dengan 8, bawa ke sana jadi 12. K sama dengan 12 bagi 6 ialah 2. Okey, soalan yang ke-8 ni, soalan dia, akibat daripada peningkatan kos sara hidup, Siva telah menanam beberapa jenis sayur untuk kegunaan sendiri di kawasan lapang berbentuk segi 4 tepat di belakang rumahnya. Okey, jadi kita buat gambaran sikit lah. Okey, segi 4 tepat. Dia bercadang untuk memagar kawasan tersebut yang berukuran 6x. Sini 6x, 4 tolak x lah. Okey, cari panjang pagar yang perlu dia beli apabila luas kawasan itu adalah maksima. Okey, maksima ni maksudnya kalau ada perkataan maksima ke apa, so kita kena dapatkan dia punya dy dx sama dengan kosong lah. Okey, kita cari dia punya dy dx sama dengan kosong. Kemudian kita tentukan koordinat dia, kita tentukan dia punya dia punya luas tu adalah maksimum ataupun minimum dengan membezakan kali kedua. Jadi kita ada pembezaan kali pertama dan pembezaan kali kedua. Jadi kita ada, okey, jadi yang pertama luas area bagi kebun ni, kawasan lapang tu lah. Jadi areanya adalah 6x darab 4 tolak x. Okay, jadi awak ada 24x tolak 6x kuasa 2 lah. Okay, kemudian kita nak dapatkan dia punya, bila dia kata adalah maksimum, so kita kena dapatkan dia punya dA dx dia. Okay, jadi kita gantikan dengan kosong. Jadi kita bezakan sekali, iaitu dapat 24 tolak 12x. Okey, kemudian kita samakan persamaan kita ni dengan kosong. Jadi kita dapatkan nilai x kita. Jadi kita ada negatif 24 bahagi negatif 12, iaitu 2 lah. So kita dapat x kita 2. Okey, biar dulu. Okey, kemudian kita tentukan koordinat yang kita dapat itu, nilai yang kita dapat itu adalah maksimum atau minimum. Jadi kita bezakan sekali lagi. Okey, jadi kita ada negatif 12 lah. Okey, negatif 12. Jika nilainya adalah kurang daripada kosong, maka kita akan dapat maksimum lah. Maksimum. Koordinat kita adalah, luas kita adalah luas yang maksimum. Jadi kita cerita pasal luas kan. So, luasnya adalah luas yang maksimum. Okey, jadi sekarang dia kata dia nak panjang. Cari panjang pagar yang diperlukan. Okey. Cari panjang pagar. Jadi kita ada panjang pagar kita ada. Okey, 2 kali panjang pagar kan kita kena tambah ke ukur keliling kan. Jadi kita ada panjang pagar. Okey, kita ada 2 kali 6x, 2 kali 6x tambah 2 kali 4 tolak x. Jadi kita ada 12x tambah 8 tolak 2x. Okey, lepas tu kita selesaikanlah dulu. 10x tambah 8. Okey, kemudian kita gantikan nilai x kita dengan nilai x yang kita dah cari tadi. Jadi 10 darab 2 tambah 18.
Jadi kita ada 20, oh sorry, bukan 18. Ini 8. 20 tambah 8 iaitu 28 meter. So kita dapatlah panjang pagar yang kita nak beli tu.